Dia jadi Kalau kaedah Sarusdi dia akan DMDI tu kalau kita pakai domer campur isim lah. Maknanya domer kalau dicampur dengan isim automatik jadi macam ni tau. Okey. Auto. Baik, kemudian hablun, isim fa'il huruf wan, hablun. Ya, isim. Baik, pada lehernya, ni lelaki ke perempuan ni? Perempuan. Baik, kalau kita nak kata pada lehernya lelaki, kita nak pakai GD. Dia akan pakai who. Ya, ni. Baris atas. Jadi bunyi dia macam mana? VGD? Who. Tak boleh, dia kena VGD. Boleh? Hihi. Dia pakai he sebab dia dekat. Hihi. GD. Boleh? GD. Baik, terus boleh teruskan lagi? Boleh isim. Baik, hablun isim, maka isim di lehernya. Nya tu kena bagi tahu perempuan tau, balik kat isteri Abu Lahab pula. Di lehernya. Okay. Kemudian terdapat tali. Tali isim ke fa'il ni? Isim. Apa taduh Tanwin. Tanwin. Kenapa dia baris depan ni? Dia berbaris depan. Mana dia berbaris depan? Yang mana tadi? Kenapa dia berbaris depan? Apakah dapat jawapannya? Lupa lah. Isim baris. Apa ni? Dia mutada. Ya. Kejap. Kenapa baris depan? Dia subjek. Tadi dengar macam dah siap tadi. Khobar tak? Khobar ke Ustaz? Baik, yang lain ada tak jawapan? Mana khobar? Tadi banyak khobar. Tuan Munir ada jawapan? PM ke-8? PM ke-8 lah, ke-9. Dah. Ali pun tak ada. Baru Dia tengah mencari. Subjek. Khobar. dia ada khobar ke berbaris? Dia ada fikir. Berlaku. Yang di atas ini. Sekejap, cek balik. Kenapa dia berbaris depan? Ini. Ada yang dapat jawapan ni. Puan Masdi dan suami? Ada jawapan? Saya ingat mendadak lah. Baris depan. Yang boleh baris depan 3 Dia nak khobar fa'il. Tapi tak kena je. dia berbaris depan ke? Dia baris depan. Pasal ini Ustaz, dia mula dengan isim, jadi dia jumlah isim lah. Betul tak? Dia Sekarang ayat tak mula dengan isim. Ayat mula dengan apa tu? Dia memula dengan khobar tak? Ui, dia mula dengan isim. Jadi Tali dia tu. Leher. khobar apa ni bukan. Kalau leher tu memanglah, tapi leher dah jadi majrur. Ayat mula dengan haraf jar ni. Maka ni akan jadi majrur. Okay? Okey. Jar majrur tu bersandar. Dia pun sandar kat ha. Jadilah tempat sandar. Okey. Jadi jar majrur semua dah sempurna ke belum tu? Dia maju. Peranan fungsi dah sempurna ke belum? Dah. Dah. Sempurna, maka kita potong dulu. Baik, ayat mula balik dengan apa? Dengan isim. Dengan isim. Maka kalau ayat mula balik dengan isim, dia jadi apa? Ada. Ayo, dia jadilah mubtada boleh. Oh. Ni isim. Baik, kemudian datang kalimah min balik. Min haraf apa? Jar. Ayo, makna apa ni? Daripada. Daripada ni. Dari. Daripada Tempat daripada lah. Daripada haraf apa? Jar. Haraf jar dan masak
jadi Jud tu, isim. tali Jud tu, DJ Majrur. Ayo, dia berbaris bawah kerana majrur. Nah, soalan dia khabar mana khabar? Khabarnya di Depan. Khabar dia Ada abang sabitnya. Ali dia. Masad. Masad bari bawah tu, majrur. Masad tu. Sebab dia menceritakan tentang tali Ustaz. Apa nak cerita pasal tali tu? PG Diha tu Ustaz. Sabuk. Tali sabut. Baik, nak ceritakan tali tu daripada sabut ke dekat leher dia? Leher tu. PG Diha tu, dia tu khabar. Ayo, sebenarnya ni adalah khabar. Tempat dia. Khabar duduk di depan. Depan. PG Diha tu khabar. Maknanya asal dia hablun min masad fi jidiha. Ada terdapat tali daripada sabut yang berada di lehernya. Boleh? Jadi Dia terbalik apa? Dia terbalik sikit. Balik Ustaz ayat dia. Baik. Yang di lehernya ada tali daripada sabut itu, ayat ini mengandungi dua maksud. Saya bahaskan lah sikit. Yang pertama, membawa tali dari sabut artinya kerana bakhilnya dia. Ini adalah simbolik kepada bakhil. Hablum ni simbolik pada Dicari Min hablum min masad. eh Dia ni mencerita kedekut dia siapa ni lah, Lahab ni dengan isteri dia. kejap saya nak cerita sikit ni, saya baca. Okey. Kerana bakhilnya, kemudian dicarinya kayu api sendiri di hutan, kemudian dililitkannya kepada lehernya dengan tali daripada sabut pelepah kurma, sehingga berkesanlah kalau dia bawanya berjalan. Tafsir yang kedua pula ialah membawa kayu api ke mana-mana atau membawa kayu bakar, membakar perasaan kebencian terhadap Rasulullah, mengada-adakan yang tidak ada. Tali dari sabut pengikat kayu api fitnah, artinya boleh menjerat lehernya sendiri. Ibnu Katsir pula dia mengatakan dalam tafsirnya bahawa Tuhan menurunkan surah tentang Abu Lahab dan isterinya ini akan menjadi pengajaran dan iktibar bagi manusia yang mencuba berusaha hendak menghalangi dan menentang apa yang Allah dan Nabi-Nya kerana memperturutkan hawa nafsu, mempertahankan kepercayaan yang salah, tradisi lapuh dan adat istiadat yang karut-marut. Mereka menjadi lupa diri kerana merasa sanggup kerana kekayaan ada. Disangkanya sebab dia kaya, maksudnya dia akan berhasil. Apatah lagi dia merasa bahawa gagasannya akan diterima orang. Sebab selama ini dia disegani, Abu Lahab dengan isterinya disegani. Dipuji kerana tampan, kerana berpengaruh, kemudian ternyata bahawa rencananya itu digagalkan Allah. Dan harta bendanya telah dipergunakannya berhabis-habis untuk maksudnya yang jahat, menjadi punah dengan tidak memberikan hasil apa-apa. Malahan dirinya dah yang celaka. Dalam tafsir Ibnu Katsir cakap. Dan kita pun menampakkan di sini bahawa meskipun ada pertalian keluarga di antara Rasulullah dengan dia, namun sikapnya yang menolak kebenaran ilahi tidaklah akan menolong menyelamatkannya dia dengan hubungan darahnya. Okay. Jadi sebahagiannya ada, dulu saya ada duduk dengan, saya ada mengalami satu situasi iaitu duduk bersama Syed SYED ni lah, keluarga Syed. Jadi satu hari tu saya tak ada masalah apa-apa. Jadi ada kawan saya ada nama dia Syed Hamzah lah, daripada Yamani, keturunan Yaman lah ni. Tak apalah, dia duduk dengan saya macam biasalah. Sampai satu ketika ada satu lagi grup yang Syed datang. Bila grup yang Syed datang, dia sewa pula rumah yang berhampiran dengan tempat kami belajar lah. Kemudian Ustaz pun tanya yang Syed Hamzah tu pindah masuk ke rumah yang sekumpulan Syed yang baru sampai. Maka Ustaz pun tanyalah kepada Syed Hamzah tu, kenapa nak pindah Syed? Dia kata tu lah. Saya rasa tak selesa lah duduk dengan Fazrin semua ni.
Tak apa lah. Saya pun kata, oh tak apa lah kan. Dia mungkin, dia selesa, kita tak boleh nak halang lah keselesaan orang. Lepas tu satu hari tu, Ustaz pun bahagilah perbahasan. Dia kata, yang Ustaz tu pun Syekh jugalah, keturunan keluarga Syekh juga Ustaz. Jadi dia bagi tahulah kepada yang lain tu, dia kata, kadang-kadang kita terlalu menganggapkan keturunan ni mulia, dia kata tu. Dia kata, kalau kita buat kepada kebaikan, maka memang kita lebih lagi lah daripada orang lain. Sebab keturunan Rasulullah. Lepas tu buat baik pula. Tapi kalau dia kata, kalau kita keturunan Rasulullah tapi tak baik seperti orang biasa, maka kita lagi teruk daripada orang. Jadi macam tu lah. Dah lah keturunan Rasulullah, lepas tu tak buat baik pula tu. Seperti yang mana Rasulullah sarankan, maka tu lebih teruk lah daripada kita yang tak syek ni. Ustaz pun cakap macam tu lah, maka tersedarlah syek-syek yang ada di situ. Masa tu lah. Tapi kita pernah mengalami lah situasi tu kan. Boleh? Jadi apa pun keturunan semua ni tidaklah dipandang oleh Allah melainkan ketakwaan dia lah kepada Allah. Jadi yang tak syek jangan bersedih, yang syek maka teruskan berusaha. Yang tak syek pun kena usaha jugalah, lagilah kena usaha. Boleh? Jadi ada soalan tak dekat dalam surah Al-Masad ni? Minggu depan ataupun saya akan cuba suruh seorang-seorang lah buat perbahaskan Iza ja'a nasrullahi wal fath. Tu semua dah belajar tu. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Siapa nak bahaskan, kita akan bagi ruang supaya dia boleh cubalah. Sebenarnya sedar tak sedar itulah exam kita. Sebenarnya lah kan saya suruh, okey siapa nak buat boleh try. Maknanya kita boleh cubalah, siapa yang suka akan exam boleh jawab kat rumah dulu. Ataupun 10 minit sebelum kelas mula tu boleh buat tu. Bahaskan satu barisnya. Dalam Iza ja'a nasrullahi wal fath semua baris tu kita dah belajar. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja je kita tak bahas. Kita dah belajar. Yang lain semua kita dah belajar. Afwaja tu saya akan terangkan. Fasabbih pun dah belajar. Bihamdi rabbika wastaghfir. Tu semua dah belajar. Innahu kana tawwaba. Situ ada subjek baru yang saya akan ajar. Iaitu ayat yang bermula dengan inna pula. Boleh? Jadi kalau kita buat kerja rumah ni ataupun kita cuba buat kat rumah, maka kita akan cepat sikit perbahasan kita. InsyaAllah kita habiskan. Dan kita akan, kalau kita salah, kita sedar kita punya kesalahan tu akan belajar lebih cepat lah. Soalan tak? Jadi digalakkan untuk buat kerja rumah surah An-Nasr. Cuma time jawab nanti jangan berebut lah. Umur nak berjawab, bagilah peluang kawan-kawan. Kalau kita dapat satu ayat tu, okay, lega dah lah. Saya nak tanya soalan. Ya, nak tanya boleh. Yang ayat yang tadi, Diha tu, maksudnya Saya tak dengar lah suara. Ustaz, nak tanya ni, yang Diha tadi, Diha tu maksudnya yang buat ni adalah isteri Abu Lahab sajalah kan? Macam mana? Yang buat tu apa? Yang buat dari ikat Abu Lahab tu adalah isteri dia je kan? Sebab dia isteri dia. bukannya kedua dia. Sebab ni perempuan, jadi balik kat isteri dia lah. Kalau laki pun balik kat Abu Lahab, isteri dia orang kata, ada ke tali betul dekat leher isteri dia tu? Sebahagian tafsir kata tak, yang ada tali kat leher dia tu memang yang bukan tali, gantai lawa. Gantai yang ada permata, bukan tali daripada masad ni. Jadi yang dimaksudkan masad kat sini adalah kiasan. Kiasan kepada teruk punya perangai si bini dia ni. Kiasan. Ya, ni kiasan dia kata macam tu. Tapi ada yang mengatakan tak, memang ada tali pun, tali betul. Macam masad tu. Ada yang kata permata, ada kata tali betul, ada kata tak kiasan. Wallahu a'lam haqiqah. Tapi dia memang mati terjerut, tak silap dia. Isteri Abu Lahab ni mati terjerut. Terjerut. Terjerut tali. Soalan. Ya. Fiji Diha tu, itu khabar.
Fi jimiha khobar dia macam ni. Okey, khobar ada dua. Khobar apa ni? Mufrad ke khobar jamak? Ni khobar jumlah. Jumlah. Kan jumlah jar, majrur dan MI. Okey. Gabungan tu jadilah khobar. Okey. Dia macam ni tau, kalau ayat tu mula dengan jar majrur, kita habiskan sebut jar, majrur, lepas tu kalau ada sandar, kita sandarkan lah. Lepas tu tengok sebelah dia. Kalau sebelah dia tu isim, dia akan jadi subjek. Maka yang depan tadi itu, jar majrur tadi itu akan jadi khobar. Automatik. Asal dia nak bagi tahu, macam saya cakap, di dalam rumah itu terdapat dalam rumah tu ada TV lah kita katakan. Asal dia kita kata TV ada kat dalam rumah tu kita kata. Tapi saya terbalikkan. Ada rumah tu ada TV. Saya terbalikkan asal dia TV pun ada. Apa nak cerita pasal TV tu? Ada dalam rumah lah. Okey. Dia terbalik-terbalikkan je. Asal dia tali dekat leher dia. Kan leher dia ada tali. Dekat leher dia ada tali. Tali ada kat leher. Sama lah. Boleh? Okey, terima kasih. Kalau ayat tu mula dengan jar majrur, kita kena fokus. Lepas habis jar majrur tu apa? Isim. Kalau isim, mubtada, kemudian jar majrur tu automatik jadi khabar. Boleh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.